minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat 33, perenggan di bawah. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. Baik, kita masih lagi dalam tajuk apa itu? Tajuk tentang berkata-kata atau dikenali dengan afatul lisan. Afatul lisan, kebinasaan lidah. Jadi kebinasaan lidah ni banyak. Okey, antara dia yang kita sebut yang lalu, ya, berbantah-bantah, ya, mengadu domba, mengumpat. Bukan yang tu je. Hati-hati. Ni masuk pada hari ni, masuk daripada perkara afatul lisan, kebinasaan lidah juga. Apa dia kebinasaan dia? Memuji. Kita hari ni suka puji orang. Ada orang suka dipuji. Ada orang suka memuji. Jadi kalau kita tengok sekali imbas, takkan salah kot puji orang. Salah tak? Yang tak boleh maki orang kan. Cela orang, maki orang. Puji orang takkan tak boleh. Itu pandangan orang tasawuf dia lain. Pandangan lahiriah, bagus memuji orang. Pada segi zahir bagus. Dalam bagus tu dia ada tak bagus dia. Dia macam makanan lah. Kadang-kadang makanan tu bagus. Dalam bagus tu ada tak bagus dia. Macam kita kata, makan gula sedap, bagi penyedap. Tapi ada tak bagus dia, bawa penyakit. Makan banyak bagus. Tapi bawa makan terlebih banyak, maka bawa mudarat. Jadi dalam puji tu bagus puji. Nabi pun memuji orang. Allah memuji hambanya. Tapi dalam puji tu dia ada kebinasaan. Jadi kita nak tengok tentang binasa dia tu. Tak nak tengok zahir lahiriah dia. Jadi kita boleh berhati-hati dengan pujian-pujian. Okey. Jadi kata orang depan-depan pun tak boleh. Puji orang depan-depan pun kadang-kadang tak boleh. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. Jadi bukan hakikat kita kata puji tu tak boleh, haram tak, tapi dia boleh membawa binasa. Okey, 4. Tulis 4 kebinasaan memuji. Apa dia? Tulis 4 kebinasaan memuji. Tulislah. Pertama, bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan. Okey, ringkaskanlah. Pertama, memuji itu kadang-kadang berlebih-lebihan. Ringkaskan begitu. Memuji itu kadang-kadang membawa berlebih-lebihan. Jadi kata dia bahawasanya, tak payah salin bahawasanya tu. Bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan. Jadi orang yang memuji ni, kadang dia memuji melampau-lampau. Berlebih-lebihan ia pada memuji. Itu pertama. Okey, bila berlebihan dalam memuji, akan terdorong kepada
Benda yang tak betul pun dia puji. Jadi dia kata berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Sebab bila memuji lebih-lebih sangat, maka akan jatuh dalam dusta. Ini jaga-jaga. Ni amalan orang politik. Dia bila dia nak lobby seseorang tu, dia cerita puji bagus, melambung, popen lah. Kadang-kadang tak ya pun. Sebab tu orang tasawuf dia kata bukan bermusuh dengan politik, tapi bermusuh dengan pendustaan. Jadi sebab tu jangan kita kata orang politik, orang tasawuf ni tak nak politik apa semua. Dia bukan tak mau berpolitik, tetapi kadang-kadang dia tak boleh bercampur dengan orang politik. Kerana apa? Kadang-kadang politik ni bila melobi, dia membawa pada dusta. Dia naik orang tu melambung. Akhirnya dia pula yang menghentam orang tu. Tu manusia hari ni. Jadi tak boleh puji orang lebih-lebihan. Jadi kadang kita suka puji, orang yang suka puji orang ni kadang-kadang kalau kita bahasa orang Kelantan dia kata muja dia. Manis mulutnya. Manis di mulut. Pepatah Melayu kata tanam tebu di bibir. Pujilah, kata baguslah, tapi dalam hati tidak. Itu akan mendatang pada suka berdusta. Jadi yang salah kat situ, bila mulut kita memuji orang, mulut kita berdusta. Sebab memuji lebih-lebih sangat. Bodek kita kata istilah bodek. Okey, jadi sebab tu datang, memuji tu bagus, tetapi kadang bawa binasa. Jadi dusta, jadi tipu, jadi kazab, jadi bohong. Bohong tu yang tak boleh. Yang kedua, catat, bahawasanya terkadang menzohirkan ia akan kasih akan yang dipujinya. Maksudnya, menzohirkan akan ia akan kasih akan yang dipujinya. Apa maksud situ? Kadang-kadang orang yang memuji ni, dia pada zahir sahaja nampak suka. Pada zahir nampak suka dekat orang yang dipuji. Jadi, pada zahir, sahaja nampak kasih suka, suka pada orang yang dipuji. Maksud dia tadi, orang yang memuji orang ni, pada nampak zahirnya, dia ni suka aku ni, sebab dia puji aku. Tapi tak sepatutnya, tak semestinya orang yang puji orang ni dia suka kat orang tu. Banyak juga orang dia puji tapi bukan dia suka kat orang tu. Dia puji itu ambil hati je. Pada ketika tiada kasih, ia akan pada batin. Pada zahir suka, pada batin benci. Orang yang puji orang ni pada zahirnya nampak suka, tapi pada dalam perut dia, dalam batinnya, dia sebenarnya benci dekat orang yang dia puji tu. Maka bila dia menunjuk suka pada orang, jadi dia hipokrit. Kita balik hipokrit lah. Maka jatuh ia ke dalam riak. Okey, riak nanti sampai bab riak kita bahas tentang riak pula. Riak ni apa? Riak ni menunjuk baik. Riak ni apa? Menunjuk baik. Kadang-kadang orang dalam TV duduk berlakon tu, dia tersilap. Riak dia kata takabur dia kata riak. Cakap macam orang riak kata dia. Tak, orang yang cakap besar ni dia takabur bukan riak. Cakap besar, cakap gedegang, cakap action, cakap sombong, itu takabur.
Ya. Riak ni dia menunjuk baik. Ya. Macam pakai baju cantik-cantik, tunjuk orang tu riak. Tapi riak yang macam tu bawa pada sombong. Dia bawa pada takabur. Biasanya riak, tunjuk harta benda dia, tunjuk kehebatan, kekayaan dia. Itu riak. Tapi riak tu membawa pada sombong. Okey. Riak satu lagi, iaitu menunjuk amal soleh dia. Sembahyang kerana tunjuk kat orang, bersedekah kerana nak tunjuk dekat orang. Lagi, buat baik apa sajalah kebajikan tunjuk kat orang, namanya riak. Jadi dalam segi hukum riak, dia tetap riak. Riak. Dan riak ni adalah kebinasaan. Jadi sebab tu puji tu bagus. Tapi bila puji tu tidak ikhlas, puji tu zahir dia tunjuk kata suka, di dalam perut tak suka, maka tu nama riak. Dia adik-beradik riak. Tunjuk baik depan orang, dalam perut tak suka. Tapi hakikat riak bukan itu. Hakikat riak menunjuk kebajikan, amal soleh pada orang, tapi di belakang orang dia tak buat. Itu riak. Ada orang dia buat, tak ada orang dia diam. Ya. Okey. Jadi dah kedua lah. Okey, kita ulang balik. Yang pertama tadi, puji tadi bawa kerana berlebihan, dia jadi bohong. Satu. Sebab tu binasa. Yang kedua, dia jadi hipokrit. Sebab hati zahirnya, pada zahirnya suka, dia puji. Tapi pada perut dia tak suka sebenarnya. Akan jadi hipokrit. Jatuh hukumnya riak. Okey, yang ketiga pula. Terkadang kata dia berkata ia akan barang yang tiada diyakinkan dia. Orang suka puji orang ni. Puji pula berdepan. Puji pula berdepan. Puji belakang bagus. Puji berdepan ni tak bagus. Seperti berkata ya bahawasanya si anu adil atau warak. Ni banyak ni. Ya, oi bagus ni. Orang ni dia adil, dia bagus, dia bijaksana. Dia ni alim, dia hebat, dia amal ibadat, dia ni orang soleh, orang takwa, orang zuhud. Kadang-kadang memuji seseorang tu. Ya, okey. Kita banyak begitu. Banyak orang dia memuji guru-gurunya, dia memuji alim ulama. Kalau gitu tak boleh lah. Tu kena tengok. Kita tengok banyak sudut. Jadi kita tengok pada satu sudut je ni. Pada satu sudut, memuji orang ni, dia akan bawa binasa. Walaupun kita memuji seseorang yang secara umum lah, yang kita tak kenali maksudnya. Kecuali orang yang kita kenali, kita nampak dengan mata kepala kita kewarakan dia, keadilan dia. Ini yang kita tak nampak. Kita nampak sekali-sekali lalu je. Misalnya bahawanya si anu adil atau warak. Weh, si Polan tu adil orangnya. Sedangkan dia tak adil pun. Ya, si anu tu, si orang seorang tu, dia kata warak orang tu. Dan yang seumpamanya lah, apa-apa dia pujilah, lain daripada cantik ke, pemurah ke, dia kata orang ni baik hati ke, dia ni orang tawaduk ke, dia ni orang zuhud ke, dia ni ahlillah ke, tak kira lah apa sajalah, atau apa-apa gelaran lah, dia ni pangkat dia alamah ke, bubuh gelaran siap. Ya. Dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinnya. Bukan semesti kita kata tak boleh puji orang ni. Boleh. Tetapi kadang-kadang membawa kepada puji orang yang dia tak confirm benda tu. Apa pendapat kau dengan orang ni? Aku nampak macam dia ni bagus. Okey, tak ada masalah. Sedangkan kita tak kenal dia pun.
Kita tak confirm pun, tapi tengok paras rupa, kita tengok konon firasat kita, kita berkata bagus orang ni. Ya, jadi elok tu jaga-jaga hati-hati. Kadang-kadang kita ni suka recommend orang dekat orang. Merecommend guru dekat orang, recommend jodoh dekat orang, recommend bisnes dekat orang, recommend kenalan dekat orang. Kadang-kadang kita puji lebih-lebih. Ya, rupa hakikatnya yang kita tengok tu sebenarnya zahir je, zanni, bukan yakin pun. Ya, depan kita dia bagus rupanya. Hakikatnya tak. Itu yang berlaku banyak kesilapan. Ya. Kesilapan kita kadang-kadang kita recommend sesuatu benda ni, kita sangkakan akan jadi baik, akhirnya tak baik. Rupanya lakonan semata-mata. Di depan kita dia warak, depan kita dia tak tipu. Tapi bila dia bergaul dengan orang lain, rupanya kaki penipu. Tu hati-hati ya. Tasawuf dia ajar kita semua sebenarnya. Jadi sebab tu tasawuf tak bagi kita memuji orang, tambah pula kita tak kenal siapa dia. Tu ustaz tu bagus tak? Kita tengok ustaz tu dalam YouTube je. Kita pun tak kenal peribadi ustaz tu. Ya, kita tu bagus ustaz tu. Dia tu warak, dia tak buat jahat apa semualah. Kita macam isu-isu dia ada sekarang ni lah. Ya, kadang-kadang melibatkan sesiapa sajalah. Tiba-tiba kita kata ada beberapa isu yang kita puji tu, yang kita tak kenal hakikat. Kecuali lah kita kenal hakikat, kita yakin kita pernah jumpa dia, kita pernah hidup duduk sama dengan dia, kita pernah tengok akhlak dia daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi balik. Ya, pernah tengok yang tersembunyi, termasuk jumpa dengan tersembunyi yang zahir misalnya, maka tak ada masalah untuk kita defend, pertahankan orang ni. Ya, dalam apa hal jua sekalipun, kita puji dia, kita lambung dia. Ya, tapi hari ni tak. Hari ni ya, dia tengok pada kepopularan orang lah. Pada kesukaan orang pada dia. Bila dia suka, dia akan puji, melambung sebagainya lah. Bila dia meluat, dia maki, caci, dia hina, dia viral. Ini yang ilmu tasawuf nak ajar kita. Jadi jangan kita tergolong golongan yang macam ni. Kadang-kadang terlibat dengan ustaz-ustaz juga. Ya, mencela peribadi seseorang yang mana dia pun tak confirm orang tu macam mana. Dia puji, melambung, naik sampai tak kira lah, beribu like, berjuta-juta like lah. Tu sistem Yahudi susun sekarang ni. Ya, banyak follower, banyak likes, tu orang bagus lah. Misalnya okey, dia pun puji bagus apa semua. Jangan dia tak kenal, dia kenal kat YouTube, kenal kat video je. Hakikat dia tak tengok pun depan belakang. Ya. Ada yang dia tak kenal pun hakikat depan belakang. Dia tak puji, dia cela, dia cari aib, dia cari yang salah. Manusia ni memang ada kelemahan dan memang manusia ada kekurangan. Kalau kita cari akan jumpa siapa sahaja kecuali Nabi SAW. Jadi sebab tu jangan heran manusia bila dia nak menjatuhkan seseorang itu, dia akan mencari salah, dia tak cari baik. Yang duk bergaduh kelahi adik-beradik ke, kelahi kawan-kawan ke, sahabat kampung ke, jiran bagai, dia cari hak jahat, dia tak cari hak baik. Maka dia korek hak jahat tu jadi besar, hak baik tu jadi kecil. Inilah lumrah alam. Jadi kita duduk dalam dunia ni, sahabat kita yang paling baik Allah Ta'ala je. Itu kena ingat. Tasawuf mengajar kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Manusia ni makhluk. Ada kesalahan, ada kesilapan. Kadang dia baik, kadang dia jahat. Macam kita juga, kita termasuk kita. Kita sendiri kadang baik dengan orang, kadang kita jahat dengan orang. Cuma bila kita dah buat silap dengan orang, kita kata minta maaf, aku tersilap. Tapi kalau orang buat kat kita, kita kata ni jahat, ni haram jadah. Buat kat aku, naya aku. Kita akan menghukum pada orang, dia zalim buat kita. Tapi kalau kita yang buat salah, kita kata aku tersilap. Ya, aku tak zalim, tapi aku tersilap. Itu kadang-kadang kita tak adil pada menghukum. Ya. Jadi bagi tahu, kita sendiri pun kadang-kadang buat zalim pada orang, buat salah pada orang. Jadi sebab tu, pada umumnya, dengan manusia sama manusia, dia akan berlaku salah, berlaku silap, berlaku khilaf. Kekhilafan, bahasa Melayu kan kekhilafan, kalau ikut bahasa Arab khilaf lain. Khilaf tu berselisih pandangannya.
Jadi dengan Allah Ta'ala ya sahabat. Sahbatillah. Jadi tasawuf ni di ujung-ujung nanti dia akan suruh kita sahbatillah. Adab kita sahabat dengan Tuhan. Sahabat kita yang paling dekat Allah, yang paling tempat kita mengadu Allah, tempat kita merayu Allah, tempat kita minta Allah, tempat kita mohon Allah. Itu yang kena letak. Jadi tasawuf ni nak buang benda dalam dunia ni. Jadi berkawan kita jangan sampai jadikan dia daging sedarah sampai kita rasakan dia ni betul semua. Salah. Ya. Hubbuka syai' tu'ma. Lebih kurang gitulah. Dia ada banyak dia punya riwayat ataupun kita kata lafaznya yang maksudnya sama. Ya. Idza ahabba syai'a bersama juga. Ya. A'ma. Ya. Begitu juga kita kata tuhibbuka syai' tu'ma. Bila kamu suka sesuatu atau seseorang, kamu buta. Kita tak nampak kejahatan dia, keburukannya. Bila kita mula benci, kita nampak jahat dia. Baru kita nampak jahat dia. Jadi manusia ni jangan heran, hari-hari dia berkelahi. Ada je masalah dengan orang. Tempat kerja ada masalah, tempat serumah ada masalah. Ya. Siapa yang tak ada masalah? Orang yang tak peduli hai orang. Yang kamu nak puji aku ke, kamu nak ambil tahu hal aku ke, ya, aku dengan Tuhan. Orang ni orang yang senang hati. Jadi kita belajar kitab ni untuk kita betulkan hati kita, sebab kita akan berhadapan dengan manusia yang macam ni. Ya. Kalau kita nak ambil semua bubuh dalam kepala otak kita, kita penat. Ya. Nak ambil hati pasal kawan, kita penat. Sebab semua manusia ni ada kesalahan dan kesilapan. Jika kita nak kutip kesilapan tu bubuh dalam hati, kita tak akan senang hidup kita. Memanglah ada tekilan, ada tidak puas hati. Tapi jangan sampai kepada membawa lupa Tuhan. Ya, ingat balik, ini salah dia dengan aku punya salah macam mana? Kita ada salah kita ada khilafan kita. Kita pun ada juga bagi sakit hati orang. Kita ingat tu. Jangan ingat orang je bagi sakit hati kita. Kita mana pasal kadang gurauan kita cakap orang kecil hati. Orang tersentak. Kadang-kadang orang yang cakap kita tersentak. Jadi kena tahulah dia ni sentak pasal apa, orang ni sentak pasal apa. Jadi sebab tu dalam tasawuf ada ketika ni dia suruh uzlah. Dia suruh kita berasingkan diri dengan manusia. Duduk senyap-senyap, jangan bercampur orang seketika. Bukan berpanjangan. Berpanjangan dia gila orang. Supaya tenang, damai hati kita daripada bercampur aduk dengan apa ni lah kita kata kekusutan masyarakat ni. Ya. Jadi sebab tu hati yang damai lah hati yang mendamping diri Allah. Bukan hiburan. Bukan keseronokan. Bukan muzik. Dia tak akan puas hati kita muzik ni. Yang memuaskan kita lah zikrullah, ingat kita dengan Allah, selawat atas Nabi, ya, banyakkan istighfar, itu yang akan menenangkan jiwa kita. Kalau istighfar tak tenang tu maknanya syaitan penuh dalam perut lah. Istighfar tak membuat tenang, zikir tak buat tenang. Kenapa tu? Tersendat hati dengan iblis. Iblis penuh dalam perut tu. Jadi bila dah ada syaitan dalam perut kita, kalimah Allah tak lekat. Sebab tu ulama dulu haramkan muzik, haramkan ni. Kenapa? Kerana bila kita kuat dengan muzik, syaitan akan duduk situ. Syaitan suka muzik. Dia suka benda-benda macam tu. Makan banyak contoh kan. Makan banyak syaitan ni aja. Benda tu tak haram pun. Ya, tak haram pun makan banyak. Tapi syaitan suka. Muzik ni syaitan suka juga. Memang dia seronok asyikkan kita, dia lalai kita. Maka sebab tu bila kita asyik dengan muzik, zikir tak akan masuk. Zikrullah akan keluar. Maka sebab tu jadi berat kita. Orang yang minat dengan muzik kuat sangat, dia susah. Dia susah untuk hafaz Quran. Dia susah untuk ingat agama. Tapi tak semua lah macam tu. Ada orang Tuhan bagi kelebihan. Dia jahat macam mana pun boleh hafaz Quran. Ada orang itu. Dia bukan takat dengar muzik apa semua. Dia buat kerja haram. Makan haram, curi duit orang.
Tapi Tuhan bagi dia boleh hafaz Quran juga. Ada, bukan ada. Jadi tu orang kata keluar daripada kes lah. Tak termasuk dalam kes adat. Jadi kadang-kadang tertipu kita dengan itulah. Aku buat maksiat apa, aku hafal hadis boleh kata dia. Aku buat maksiat apa, ilmu aku faham banyak. Itu adalah ujian Tuhan bagi pada seseorang. Ada je orang jahat yang jadi alim. Ada. Jadi hati-hatilah. Okey. Yang keempat, bahawa. Berapa dah? 3 kan? Jadi yang pertama kita ulang balik. Puji ni kadang-kadang berlebihan, dia jadi penipu. Itu satu. Binasa memuji ni yang keduanya, puji tu kadang zahir je baik, batinnya tak. Zahir je suka, batin tidak. Maka bawa pada hipokrit, riak. Yang ketiga, dengan puji tu tadi, kadang kita tak confirm pun dia tu baik, kita puji dia. Ya. Okey. Maka kita bercakap bukan dengan pengetahuan, dengan kejahilan kita. Sama dengan dusta jugalah. Okey. Seperti berkata ia bahawa si anu adil atau orang dan seumpamanya daripada tiada diyakinkan dia. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan. Orang ni tak ada sistem lah. Dia tak confirm pun dia puji orang tu, kata bagus. Dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah SAW akan seorang yang lain. Pernah berlaku seorang lelaki dia puji orang lain depan Rasulullah. Ni kata ada hadis yang menerangkan puji orang berdepan ni tak boleh. Tak boleh jika bawa mudarat. Maka bersabda Nabi SAW, waihaka qata'ta unuqa sahibika. Waihaka qata'ta unuqa sahibika. Artinya kasih akan dikau. Kasihan akan dikau, kata Nabi. Telah engkau potong leher kawan engkau. Kawan ni dia puji kawan dia berdepan. Kau lah sahabat aku bagus, kau lah yang ni. Ya, Nabi kata kamu dah potong kepala kawan kamu. Apa maksud Nabi tu? Kerana kadang-kadang dia puji tu tak betul. Nabi tahu. Dia agak-agak tengok pada zahir je. Sebenarnya tak pun. Ini berbeza dengan ilmu psikologi sekarang. Saya ingat kita lah. Dulu, kalau sekolah zaman dulu, cikgu jarang puji anak murid. Good boy ke, baguslah kamu. Ya. Kadang cikgu nak kata terima kasih pun payah. Ya, dia arah je, dia order. Cikgu dulu order dia macam tu. Jarang cikgu yang bermanja-manja dengan murid. Ada cikgu yang memang dia best dengan anak murid. Dia manja, dia layan baik. Tapi kebanyakan cikgu garang, strict, tegas. Ya. Jadi orang dulu dia lebih berdisiplin lah. Lebih, kita kata duduk dalam alam mencabar ni dia boleh harungi. Kena maki ke, kena marah ke, ya, orang tak layan ke, orang tak puji ke, dia tak ada masalah. Orang dulu. Tapi generasi lepas pada kami, ya, era-era kita kata nak masuk tahun 2000 ni, dia dah banyak cikgu dia kena puji anak murid supaya dia jadi menggalakkan anak murid tu rajin, puji berdepan-depan, puji untuk menaikkan semangat pada orang lain. Jadi salah satu daripada keburukan ya, kebaikan dia ada, perkiraan mungkin dia akan jadi prestasi dia naik, makin naik, ya, melonjak. Tapi dia akan membawa buruk pada akhir nanti bila dia masih lagi menunggu muji-muji orang. Dia naik tu kerana puji orang. Akhirnya dia buat kerja apa pun ditunggu orang puji. Itu keburukannya. Setiap benda ada keburukannya. Ya. Memang pada mula peringkat awal untuk menaikkan prestasi murid, bagi murid tu maju, memang bagus puji dia. Ya, tapi kadang-kadang dengan puji tu dia terbawa-bawa dengan puji.
Bila tak jumpa puji, maka dia akan jadi lemah. Hilang semangat. Kerana apa? Orang tak hargai kerja dia. Tak hargai kebolehan dia atau sebagainya. Maka sebab itu kita tengok masyarakat akhir ini dia banyak drop. Dia banyak jatuh, banyak down. Sebab dia dididik begitu. Supaya dipuji, supaya dihargai. Macam-macam penghargaan hari ini bagi dekat pekerja, dekat oleh majikan dan sebagainya. Dekat zaman dulu tak pun. Dia arahan, dia order, diperintah, buat, mesti buat. Silap, maki, hamun kan. Zaman tu dah berubah sekarang. Jadi sebab tu kita kata kadang-kadang dibawa tak elok juga. Sebab memuji orang ni, dia jadi macam, dia rasa dah berpuas hati dengan apa yang dia buat. Atas dia ukur puji orang tu. Bukan hakikat kerja tu. Kadang-kadang tu. Yang keempat, bahawasanya yang muji itu menjadikan ia akan yang dipuji itu sukacita. Itu bawa mudarat kepada orang yang dipuji. Dia jadi seronok orang puji dia. Jadi ketagih. Habis tu kalau tak puji dia, mulalah. Kita tegur dia, ni salah. Dah mula dia dah jadi apa kita kata, istilah orang sekarang merajuk, koyak, apa benda lah, macam-macam lah. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Tu lagi haru biru. Ni jaga-jaga orang yang minat dalam bidang politik, minat nak promosi orang, niat suka nak melobi orang. Jangan memuji lebih-lebih sangat. Kadang-kadang kita memuji orang yang zalim. Kita tak tahu dia zalim, kita puji dia, baguslah orang ni, haru. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita dalam hatinya kepada orang zalim. Dengan sabda Nabi SAW, Inna Allah yaghdabu idza mudihal fasiq. Artinya bahawanya Allah Ta'ala sungguhnya marah ya apabila dipuji akan orang fasik. Orang fasik ni umum, termasuk orang zalim, orang jahat, orang buat maksiat. Dipuji orang ni, orang yang buat derhaka pada Tuhan. Jangan puji dia. Puji makna kita suka kat dia. Suka dekat dia, kita dah syubhah dengan dia. Wallahu a'lam bissawab. Dah masuk isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina fil arifin, Allahumma aftah alaina fil arifin, Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma bil qulubana bi nur hidayatika kama ramadta Allah syafika wa bi rahmatika wa rahmatika.